Itu tetamu kita Puan Nur Syahirah Chua binti Muhammad Firdaus Chua, iaitu pakar psikologis kesihatan awam, telah pun bersama kita pada pagi ini yang memperkatakan mengenai dengan penjagaan kesihatan mental dalam perspektif Islam. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mahira dan Daud Iskandar. Ya. Alhamdulillah. Selamat pagi kembali. Selamat pagi. Jadi tanpa buang masa, kita ingin mengetahui mengenai dengan penjagaan kesihatan mental dalam perspektif Islam. Jadi apa sebetulnya keistimewaan tajuk pada hari ini? Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipahami Oktober tahun ini kita ini menyambut kesihatan mental sedunia, dan juga pada masa yang sama kita ini orang looking forward kepada Maulud Nabi, which is bertemakan Rasulullah, kekasih Allah, kekasih dunia akhirat, which is something yang Ustazah Mahyana menyebutkan tadi dan saya pahami juga segmen pagi tadi pun bercakap tentang vaksin ketuhanan by Tuan Major Rusli. Alhamdulillah. Jadinya pada wawancara kali ini ingin saya temukan dua ini dari segi perspektif Islam, mengingati Rasulullah, dan juga orang penjagaan kesihatan mental kita ni, which is something saya ingin sharekan lebih lanjut insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Dan Puan, pada masa ini banyak perbincangan tentang kesihatan mental, seperti yang dinyatakan oleh Puan sendiri makluminya daripada awal pertemuan kita di rampai pagi tadi. Kita asyik membincangkan ataupun memperkatakan mengenai dengan kesihatan mental, tetapi pada kali ini kita memperkatakan kesihatan mental dalam perspektif Islam. Baik, kita ingin mengetahui mengapa perlunya kita teruskan nyorang perbincangan ini, ataupun kita ingin mendalami lagi mengenai dengan topik ini. Silakan Puan. Terima kasih Daud Iskandar. Alhamdulillah. Orang asyik orang cakap pasal kesihatan mental. Dalam minggu-minggu yang lepas pun mungkin kita ni mendengar perkataan itu orang balik-balik. Tapi kita ni perlu faham kenapa yang penting kita ni teruskan dialog ataupun perbincangan tentang kesihatan mental ni, oleh kerana dalam masyarakat kita ni, bukan saja kita ni lah, di seluruh dunia pun masih lagi ada yang indah mempertikaikan ataupun indah memberi perhatian yang sebaiknya kepada kesihatan mental. Masih ada orang yang memikirkan mental tu macam sahabat saya mental, kenapa hanya macam something wrong. Tapi sebenarnya kesihatan mental ini kesemua kita ni memilikinya, kesemua kita ni ada. Ia adalah salah satu aspek kesihatan yang merangkumi. So ia termasuk kerohanian apa. Jadinya oleh kerana kesalahfahaman ataupun kurang faham tentang kesihatan mental ni, banyak yang orang mempunyai berbeza pendapat, dan juga orang layanan kepada orang-orang yang mengalami mengalami masalah kesihatan mental berhadap dengan stigma. So stigma ini di mana diorang menerima layanan yang kurang memuaskan ataupun kurang baiklah, which is unfortunate. So insyaAllah dengan adanya perbincangan tentang kesihatan mental dari different orang perspektif, insyaAllah kita ni dapat lagi mencerna ataupun memahami kesihatan mental dengan sebaiknya insyaAllah. And then tadi faham juga masih lagi kita ni mendengar orang bercakap kalau yang mengalami gangguan kesihatan mental, astaga, kawan ni jangan terlalu sensitif ataupun jangan terlalu dilayan perasaan waktu, you're just being sensitive, ataupun imanmu tu kurang tu, ataupun kau ini cukup sembahyang. So inilah orang perkataan-perkataan yang membawa kepada stigma ataupun diskriminasi. Kita ni perlu beri perhatian dan perlu membawa perubahan mindset dan juga tingkah laku kita ni, macam mana kita ni melayan diri kita ni dan orang-orang di sekeliling kita ni. So insyaAllah mungkin dengan meminati contoh yang terbaik, iaitu contoh manusia terbaik adalah Rasulullah SAW. Mudah kita ni dapat mengambil iktibar macam mana kita ni menjaga kesihatan mental.
Ya, Alhamdulillah. Jadi seperti yang kita fahami, kesihatan mental sering dilihat dari segi lensa medikal dan juga psikologi ataupun yang kita ni ilmu barat, dan jarang sekali dibincangkan dalam perspektif Islam. Jadi mungkin apa ulasan yang dapat diberikan oleh Puan sendiri? Okay, thank you Mahira. Seperti apa yang Tuan Major Rusli cakapkan di segmen pagi tadi, psikologi ataupun konsep kesihatan mental ni sebenarnya sudah lama, and then ia memang wujud. Orang, it's not something yang baru diperkenalkan oleh the forefathers of psikologi moden masa ni, yang di mana kebanyakan mereka adalah cendekiawan ataupun ilmuwan daripada barat. Tapi sebenarnya kalau kita ni mengupas kembali zaman kegemilangan Islam, kesihatan mental ni lama sudah orang dikaji dan juga diperhatikan dan juga diterapkan dalam kehidupan Islam, ya. So insya-Allah kita ni akan membincangkanlah. Jadi Puan ya, mungkin dapat dijelaskan apa atau di manakah ya agama kita, iaitu agama Islam, membincangkan ataupun melihat daripada segi aspek penjagaan kesihatan mental ini. Dari sudut apa tu mungkin dapat kita kongsikan bersama, silakan. So daripada aspek ataupun lensa Islam, kita ni boleh melihat daripada Al-Quran dan juga hadis dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dalam Islam sudah lama ni orang, ya, satu khazanah yang almost kita ni terabailah, which is agak sedih kerana it's something we need to reclaim berbalik dan terapkan dalam kehidupan kita ni, especially kita ni yang tinggal dalam orang Brunei sebagai negara zikir. So sebuah hadis menyatakan orang amanah tanggungjawab menjaga hak tubuh badan telah pernah dicakapkan. So hadis itu berbunyi fa inni li jasadika alaika haqqa, yang bermaksud sesungguhnya pada setiap anggota tubuh badan ada haknya yang perlu kita jaga. So dalam istilah ini yang merangkumi termasuk juga dengan fungsi mental, iaitu kesihatan mental kita ni. Cara kita ni berfikir, cara kita ni merasa, ataupun tingkah laku kita ni dengan orang sekeliling. So orang kalau kita ni indahkan ataupun kita ni dah bagi perhatian, ia menjadi orang salah satu kesalahan terpulang, because almost kita ni indah menjalankan amanah ataupun tanggungjawab kita ni, memberikan hak tubuh badan itu. So almost sebagai menafikan apa yang agama kita ni telah anjurkan, which is menjaga kesihatan mental dan jiwa kita ni. And then kalau kita ni ingin melayan orang lain ataupun ingin memberi perhatian kepada emosi ataupun kesejahteraan orang lain, almost as if kita menzalimi ataupun tidak mendukung mereka untuk menjalankan tanggungjawab mereka untuk menjaga kesihatan mental. Selain daripada itu, ayat dalam Al-Quran juga ada menyebut tentang orang menjaga diri ataupun orang lain daripada kebinasaan, iaitu termasuk juga dari segi kesihatan mental lah. Dalam surah Al-Baqarah juga menyebutkan di mana ia bermaksud janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya ataupun kebinasaan. So dengan orang yakni bersikap bakil dan berbaiklah dengan sebaik-baiknya dalam segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. So di sini kita ni boleh fahamilah apa yang kita ni buat menjadi satu usaha ataupun amalan kita ni untuk menjaga diri dan orang lain dalam berbuat kebajikan dan kebaikan, termasuk menjaga kesihatan mental. So selain daripada itu juga mungkin kita ni boleh mengimbas kembali mengenang kepada jalan cerita kehidupan Rasulullah, especially kita ni fahami kita ni sebagai manusia yang biasa mempunyai banyak orang cabaran dugaan dalam hidup. Kadang-kadang perasaan itu terumbang ambing ataupun kadang-kadang kita ni kurang mental health kita ni tu mengalami orang tekanan.
So Rasulullah di sini indah lain. Dia juga manusia dan mempunyai perasaan. So pada waktu ia berusia 40, ia menerima wahyu pertama di mana emosi ataupun kesejahteraan mentalnya juga orang mempunyai cabaran. Ia merasa panik, cemas and confident. So time tu selepas dia mengalami orang emosinya tu bercampur baur, di mana yang mendapatkan bantuan itu. So kita ni fahami mungkin zaman dulu tidak ada psychologist, belum ada psychiatrist, belum adanya orang pihak profesional seperti ada masa ni. Tapi dulu ada orang yang arif dan orang yang memahami situasi perasaan Rasulullah. So dulu adalah Sayyidatina Khadijah, isterinya, orang yang terdekat, dan apabila ia mengalami orang emosinya itu tertekan, ia dibawa untuk berjumpa dengan seseorang yang arif, iaitu Warqah bin Nawfal. Seseorang yang orang menyamankan hati Rasulullah, mendengarkan apa yang dia lalui. So kita ni ambil iktibar daripada jalan cerita kehidupan Rasulullah tu, terapkan dalam kehidupan kita ni. Kita ni sendiri apabila mendapat emosi atau tertekan, di mana kita ni mendapatkan sokongan atau di mana kita ni boleh mendapatkan nasihat. So insyaAllah mudahan menjadi contoh kita inilah. So daripada itu kita ni fahami berjumpa dengan orang yang tadi trusted, yang kita ni percayai, dan kedua berjumpa dengan orang yang arif untuk memberi nasihat kesihatan mental dan macam mana kan memulih ataupun recover dari segi emosi itu adalah penting. So ia adalah satu sunnah. Ya, Alhamdulillah. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung segmen wawancara ya. Jadi Puan, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Syahirah ya, kerana sudi memberikan pencerahan mengenai dengan tajuk kita, penjagaan kesihatan mental dalam perspektif Islam. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain keluaran ya. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.